Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kita dapat bersama pada malam ini, walaupun pada perancangan awalnya nak buat esok sebab ada program di Kelang, yang mana program tu AJK Masjid tu sangat-sangat minta, merayu-rayu sangat. Jadi saya pun bagi tarikh, saya lupa malam tu kelas kat sini. Jadi kita ni jenis jiwa lembut kan? Tak boleh orang merayu-rayu ni. Jadi kita bagi tarikh, tengok-tengok tembung. Tiba-tiba tadi dia bagi tahu, kata Nazim Masjid minta dibatalkan program tu. Saya pun tak pasti kenapa. Tapi tak apalah, bila batal ni kita seronok jugalah, sebab jauh tu. Melbourne tak apa kan, nak pergi tengok kangaroo kan. Yang ni kena drive sendiri, mangkor. Tapi tak apalah, seronok juga bila saya tengok batal. Saya kata bagus juga lah, pergi kat IQ lah kan, kerana IQ ni orang nak mengaji kan. Satgi kena masuk lokap pula, jenuh pula kita. Okey, kita berhenti kat mana? Okey, baik. Tak ingat kat mana? Sahih li dhati. Baik. Wa khabarul ahad binaqli adlin tamid dhamah غير متصل السند غير معلل ولا شاذ وهو الصحيح لذاته. Yang mana saya hurai dah semalam kan, bulan lepas kan, hadis sahih habis dah. Kemudian dia kata Ibn Hajar, wa tatatafawatu rutabuhu bitafawuti hadhihi al-awsaf. Sahih li zatih ini mempunyai pelbagai martabat, kerana terdapat perbezaan sifat-sifat ini. Kerana walaupun hadis itu sahih, katalah kita ada dua hadis sahih, yang mana kita sebut dalam kuliah yang lepas, hadis sahih ni syarat pertama dia nak jadikan dia punya perawi itu mesti thiqah kan. Perawi dia thiqah, maknanya dari sudut
kredibiliti agama okey, tak bohong, dan ingatan pun kukuh. Tapi bila kita bandingkan antara sahih dengan sahih, sahih dengan sahih, satu hadis perawi dia siqah dan ingatan kuat, satu lagi perawi siqah dan ingatan kuat. Tapi perawi yang siqah dan ingatan kuat ni, walaupun kedua-duanya ingatannya kuat, tetapi kita tak boleh nafi sebahagiannya lebih kuat daripada sebahagian yang lain. Maknanya perawi itu dia punya level pun tak sama taraf. Ada yang terlalu cemerlang, ada yang cemerlang biasa, ada yang A minus cemerlang, ada yang A plus. Maka kata Ibn Hajar, wa tatafawatu rutabuhu bitafawuti hadhil awsaf. Maka hadis sahih tu walaupun dia punya martabat tu satu, namanya satu sahih, tetapi dia punya martabat tu berbeza-beza. Dia kata wa min thamma quddima sahihul Bukhari thumma Muslim thumma syartuhuma. Oleh kerana itulah didahulukan sahih Bukhari, kemudian sahih Muslim, kemudian hadis sahih yang tak ada dalam Bukhari, yang tak ada dalam Muslim, tetapi menepati syarat Bukhari dan Muslim. Kenapa begitu? Rasanya bulan sebelum tu kita bincang dah. Tapi tak apa, saya ulang balik. Kerana kita belajar ni jangan laju-laju sangat. Biar slow tapi kita faham. Baik. Sahih Bukhari, ketika mana Al-Imamul Bukhari nak memilih riwayat daripada seorang perawi, katalah saya ni tabi'in, saya banyak hadis. Jadi Imam Bukhari nak ambil hadis saya, dia akan bahagikan anak murid saya yang ramai itu kepada lima martabat utama. 5 martabat utama. Yang pertama, perawi anak murid saya yang ingatan dia kuat dan kukuh, kredibiliti dia okey dan bersama dengan saya untuk tempoh masa yang panjang. Itu martabat pertama lah, yang paling cemerlang, A+. Ada anak murid yang berada di martabat yang kedua, yang mana sifat ingatan dan kekuatan dia macam yang pertama, tapi dia tak duduk dengan saya untuk tempoh masa yang panjang. Maksudnya dia tak mahir hadis-hadis yang saya riwayat. Dia cuma jumpa saya ni sekali dua waktu haji, waktu pergi Madinah, jumpa sekali dua, baca Syekh tolong baca hadis, sekali dua. Bila sekali dua ni tak mahir lah banyak hadis saya, tapi dengar lah, dan perawi tu kira okey lah. Ada anak murid yang ingatan dia taklah sekukuh nombor 1 dengan nombor 2, dia lemah sikit. Tapi tak, dia bukan dhaif, dia lemah sikit jika nak dibandingkan dengan nombor 1 dan nombor 2. Tapi dia bersama dengan saya untuk tempoh masa yang lama. Ada anak murid yang sama macam yang nombor 3 ni, tapi tak lama dengan saya, dia nombor 4. Dan ada anak murid yang dhaif terus lah, yang ni nombor 5. So ada 5 martabat. Nah, ada 5 martabat. 5 martabat ni Imam Bukhari bila mana dia nak memilih riwayat saya, dia tengok anak murid saya yang 5 martabat ni, dia ambil martabat yang pertama untuk letakkan dalam hadis pertama dalam bab. Sahih Bukhari ada bab kan? Bab dalam Sahih Bukhari, hadis pertama dengan sanad yang penuh, hadis pertama dengan sanad yang penuh, dia akan pilih daripada anak murid level nombor 1. Dia sebenarnya nombor 1 dengan nombor 2 ni sahih, tapi sahih dia tu berbeza martabat. Dua-dua sahih, cemerlang, tapi yang atas tu A+. Jadi Imam Bukhari dia pilih nombor 1 untuk letak dalam hadis pertama dalam bab. Hadis nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, dia akan pilih yang nombor 2. Nombor 3, nombor 4 dia tak ambil langsung. Nombor 3, nombor 4 dia tak ambil langsung, dia biar. Manakala Imam Muslim, ketika mana dia menulis Sahih Muslim, dia akan pilih anak murid nombor 1 dengan nombor 2 untuk hadis pertama. Hadis pertama ni dipanggil hadis usul, hadis asal. Hadis nombor 2 dengan nombor 3 dipanggil asyawahid wal mutaba'at, hadis penyokong. Imam Muslim, hadis pertama, hadis asal, dia akan ambil martabat pertama dengan martabat kedua. Hadis nombor 3, nombor 4 dan seterusnya, dia akan pilih martabat yang ketiga. Maka kita tengok dari sudut ni, antara Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim, mana lebih ketat?
Bukhari. Maka sebab itu bila Bukhari ambil satu hadis letak dalam sahih dia, maka sahih Bukhari itu, hadis dalam sahih Bukhari itu berada di sahih tahap tinggi. Hadis pertama dalam sahih Bukhari itu sahih tahap tinggi, bukan jalang-jalang punya sahih. Maka sebab itu dia kata hadis sahih li zatih ni pun walaupun kesemuanya sahih li zatih, tetapi sebahagian daripada dia lebih tinggi martabatnya daripada sebahagian yang lain. Maka dia kata sebab itulah didahulukan sahih Bukhari. Maksudnya sebab itu dikatakan hadis sahih Bukhari ni lebih ke depan, mana lebih kuat daripada sahih Muslim. Summa sahihu Muslim, kemudian baru datang sahih Muslim. Summa ala syartihima, kemudian sahih yang tak ada dalam hadis sahih, tapi tak ada dalam sahih Bukhari dan tak ada dalam sahih Muslim, cuma menyamai syarat sahih Bukhari dan sahih Muslim, maknanya mencapai kriteria. Mencapai kriteria. Sahih Bukhari, Imam Bukhari dengan Imam Muslim, ketika mana mereka ini menulis kitab sahih, ketika mana mereka menulis kitab sahih, mereka nak mengumpulkan hadis yang sahih. Mereka mengumpulkan hadis yang sahih. Maksudnya hadis yang tak sahih tak masuk lah. Tapi adakah mereka nak mengumpulkan semua hadis sahih? Tak. Mereka nak kumpulkan, mereka tak akan masukkan dalam sahih mereka melainkan apa yang sahih. Tetapi tak semua yang sahih ada dalam tu. Yang tak masuk dalam sahih Bukhari Muslim, yang hadis yang sahih yang lain banyak lagi. Banyak lagi, menepati kriteria tu banyak lagi, tapi dia tak bawa masuk lah. Sebab kalau bawa masuk semua jadi panjang lah. Sedangkan sahih Bukhari ni nama dia pun Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar. Al-Jami' As-Sahih Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih. Tu nama sahih Bukhari. Al-Jami' As-Sahih, kitab jami' yang mengumpulkan hadis dalam keseluruhan bab-bab dalam agama. Dia kumpul hadis tafsir, dia kumpul hadis akidah, dia kumpul hadis adab, dia kumpul hadis berkaitan dengan hukum hakam. Semua dia buat kat kumpul belaka. Semua pakat dikumpul belaka, dinamakan Al-Jami' As-Sahih Al-Mukhtasar, yang ringkas. Kerana sahih Bukhari dia tak mau panjang-panjang, dia nak yang ringkas. Min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada urusan-urusan Nabi, wa sunanihi, dan sunnah-sunnah Nabi, wa ayyamih, dan hari-hari perjalanan Nabi. Maka Imam Bukhari masa dia tulis sahih Bukhari itu, dia bukan nak kumpul semua hadis sahih, tapi dia nak pastikan yang dia masukkan sahih. Jadi adalah hadis sahih yang menepati syarat dia, yang menepati piawaian dia, yang menepati kriteria dia, tapi tak masuk. Jadi bila tak masuk, mencapai kriteria, dia berada pada tahap yang ketiga. Pertama, yang memang ada dalam sahih Bukhari. Nombor dua, yang ada dalam sahih Muslim. Nombor tiga, yang mencapai piawaian Bukhari dan Muslim, tapi tak ada dalam sahih Bukhari dan Muslim. Tapi sebenarnya yang ni sangat ringkas lah Ibn Hajar buat. Sebenarnya kalau nak lebih detail, dia ada lagi. Dia sebenarnya hadis sahih tu ada beberapa martabat yang lebih detail daripada apa yang disebut oleh Ibn Hajar dalam Nukhbatul Fikar. Pertama sekali, yang paling tinggi ialah hadis muttafaqun alaih. Tu paling tinggi. Apa maksud muttafaqun alaih? Hadis yang disepakati akan kesahihannya. Siapa yang sepakat? Bukhari dan Muslim. Jadi bila kita kata muttafaqun alaih ni sebenarnya hadis apa? Pedih tekak saya ni. Bismillah. Dia semangat dia macam lah. Bila kata hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis muttafaqun alaih, apa maksud dia? Biasanya orang akan jawab hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Agak kurang teliti. Kalau jawab periksa, saya bagi 1 markah daripada 2. 50% lah. Jadi tak sahih lah kalau jadi perawi hadis. Riwayat tu tak sahih lah.
Maksudnya dia sebenarnya lebih detail daripada tu bila sebut muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada sahabat yang sama. Daripada sahabat yang sama. Maksudnya Bukhari sepakat hadis tu, hadis daripada Anas tu sahih dan dimasukkan dalam sahih dia, dan Muslim juga ambil riwayat yang sama walaupun sanad mereka berbeza, tapi sahabat dia tu datang daripada jalur yang sama daripada Anas juga. Hadis yang sama. Baru dipanggil muttafaqun alaih. Tapi kalau Bukhari riwayat daripada Jabir, Muslim riwayat daripada Anas, hadis lebih kurang sama. Yang ni bukan muttafaqun alaih, kerana hadisnya berbeza-beza. Maka yang disahihkan oleh Bukhari, yang dimasukkan oleh Bukhari hadis Jabir, yang dimasukkan oleh Muslim adalah hadis Anas. Maka tidak ada kesepakatan di situ, walaupun hadisnya lebih kurang sama. So hadis sahih yang paling tinggi ialah hadis muttafaqun alaih. Kemudian baru hadis yang ada dalam sahih Bukhari saja, kemudian baru hadis yang ada dalam sahih Muslim saja, kemudian baru datang hadis sahih yang mencapai syarat Bukhari dan Muslim tapi tak ada dalam sahih Bukhari Muslim. Itu nombor apa? Nombor 4. Nombor 5, hadis sahih mencapai piawaian Bukhari tapi tak ada dalam sahih Bukhari. Nombor 5, hadis mencapai tahap sahih Muslim tapi tak ada dalam sahih Muslim. Nombor 3? Nombor 6. Nombor 7, hadis sahih tetapi tidak mencapai syarat Bukhari dan Muslim. Mana sahih di sisi ulama lain. So itu martabat hadis sahih. Walaupun sama-sama kategori sahih, tapi dari sudut level tu tak samalah. Okey, clear kan? Baik. Ya. Siapa yang meriwayatkan 4567? Meriwayatkan 4567 selain daripada sahih Bukhari dan Muslim lah. Kita kan ada sahih Ibnu Khuzaimah, kita ada Sunan Nasai, kita ada Sunan Ibni Majah. Semua kitab-kitab hadis itu ya, yang sahih dalam kitab tu. Kejap, saya punya ni bateri habis dah. Baik. Fa in khaffa ad-dabtu fal hasanu li dhati wa bi kathrati turuqihi yusahhah. Yang dalam terjemahan tu dia ada bagi tak? Arab. Tak bagi? Oh, silap lah. Patut kena bagi yang Arab. Dia kena bagi Arab yang atas, Melayu yang bawah. Ha? Tak ada langsung. Jadi susah kan? Okay, tak apa. Sebab baru kita tahu terjemahan betul ke tak? Okey, tuan-tuan tengok saya terjemah, tuan-tuan tengok. Fa in khaffa ad-dabtu fal hasanu li dhati. Jika ingatannya ataupun pemeliharaan perawi itu terhadap hadis agak kurang sedikit. Khaf maksud dia kurang, ringan sikit. Fal hasanu li dhati, maka hadis itu dianggap sebagai hasan li dhati. Dia terjemah apa? Lemah. Bukan lemah. Betul kan? Kalau hafalan lemah, perawi dhaif. Ni bukan perawi hadis dhaif, ni perawi hadis hasan. Dia tak nama lemah, dia tak kata fa in dha'ufa. Kalau dha'ufa betul, lemah. Dia kata fa in khaffa, jika ingatannya agak kurang sedikit. Jika nak dibandingkan dengan perawi hadis sahih, perawi hadis hasan ni dia bawah sikit, tapi dia tak dhaif. Lemah. Nak kata lemah tak? Kurang sedikit. Sebab kalau kata lemah lagi, perawi hadis dhaif apa pula? Perawi hadis dhaif telah lemah. Jika pemeliharaannya terhadap hadis itu kurang sedikit ataupun ringan sedikit, maka hadis itu dinamakan hasan li dzatih. So hadis hasan li dzatih ni dari sudut syarat yang 5 tu dia komplit dah. Syarat hadis sahih tu dia komplit. Cuma dia beza dengan hadis sahih satu benda. Minta tuan-tuan ke depan sikit, ada sahabat-sahabat kita nak masuk.
Ifsahu yafsahillahu lakum. Ingat tak ramai bila kita tukar tarikh kan? Alhamdulillah ramai kan. Jangan esok ada orang datang dah lah. Esok Fawah dengan Zaf kena tunggu lah kan. Kalau ada orang datang mereka kena mengajar. Okey. Maka perawi hadis hasan ni dia dari sudut syarat dia komplit dah macam hadis sahih. Cuma dia beza tang pemeliharaan tu, tang dabit tu. Kalau perawi hadis sahih dia hafal sungguh. Kalaulah kata dia hafal 100 hadis, dia cuma salah dalam 2 atau 3 hadis, ataupun kita kata tak lebih daripada 10% yang dia lupa. 90% dia ingat. Itu perawi hadis sahih punya level. Kalau perawi hadis hasan ni kita kata boleh sampai 40% dia, kesilapan dia 40%, 60% dia betul. Tu maksimum 60%. Dia boleh jadi 70% yang betul, 30% salah. Nah, ini perawi hadis hasan. Kenapa dia letak nombor 2? Sebab tak sama taraf lah. Mana boleh sama taraf? Orang yang cemerlang dengan orang yang kredit kan tak sama. Jadi tak boleh letak satu tempat lah. Kena adil lah kan? Jadi dia kata fal hasanu li dzati wa bi kasrati turuqihi yusahhah. Hadis hasan ni kalau jalan dia banyak, maka dia menjadi sahih. Kalau dia tu hadis hasan tu ada banyak jalan, maksudnya ada lebih daripada satu jalan, maka dia jadi sahih. Tapi bukan sahih li dzati, dipanggil sahih li ghairi. Sahih li ghairi maksudnya sahih disebabkan benda lain, iaitu disebabkan oleh sokongan lain. Macam ni, saya ni riwayat satu hadis, yang mana saya ni perawi hadis hasan. Saya riwayat daripada Abu Hurairah, daripada Nabi. Maka hadis saya tu hasan, tak boleh nak kata sahih, kerana saya tu taklah perawi hadis sahih. Tiba-tiba kita jumpa satu lagi perawi meriwayatkan hadis yang sama daripada jalan Abu Hurairah juga. Hadis yang sama, dan dia pun sama level macam saya. Hasan dengan hasan, maka dia upgrade jadi sahih li ghairi. Sahih li ghairi. Maka dia menjadi sahih tu disebabkan oleh rangkuman dua sanad yang kuat menguatkan antara satu sama lain. Okey. Maka dia kata dengan banyaknya jalan akan menjadi sahih. Fa in jumi'a falitaraddud fin naqil haitsu tafarrud wa illa fa bi'tibari isnadain. Jika dihimpunkan perkataan hasan sahih, jika dihimpunkan perkataan hasan dan sahih, letak satu tempat, hasan sahih, kata Ibn Hajar, falitaraddudi fin naqil haitsu tafarrud, dinamakan hadis itu hasan sahih bila mana ada perbezaan pendapat di kalangan ulama jarh wa ta'dil pada seseorang perawi yang ada dalam sanad hadis yang dihukum sebagai hasan sahih. Ini pendapat Ibn Hajar. Siapa yang suka sebut hadis hasan sahih ni? Tirmizi. Saya tahu tuan-tuan penin. Yang ni Syekh Hasan Haidar sebut dah malam tu, yang masa saya terjemah 2 jam lebih ya. Susah kata tuan-tuan, saya pun penat terjemah. Penat kan? Begini, tadi kita kata sahih, kita faham dah makna kan, bulan lepas kita bincang dah. Hasan kita dah bincang ini. Maknanya hasan dengan sahih itu tak sama. Sahih tahap tinggi, hasan rendah sikit. Bila kita buka Sunan Tirmizi, kita nampak Tirmizi ni dalam beberapa keadaan dia gabung dua ni, hasan sahih. Bila dia gabung dua, kita jadi pening lah. Macam mana hang boleh gabung dua ni? Sedangkan dua ni istilah beza-beza.
Han cakap betul-betul hasan ke sahih? Macam tu lah lebih kurang nak bagi faham ni kan. Han cakap betul-betul hasan ke sahih. Jadi ulama yang datang selepas Tirmizi, mereka pening nak tafsir makna kalam Tirmizi. Maka Ibn Hajar tolong tafsir untuk kita. Dia kata kalau Tirmizi sebut hasan sahih, kita kena tengok hadis tu. Hadis yang Tirmizi kata hasan sahih tu kita kena perhati sungguh. Kalau hadis yang Tirmizi kata hasan sahih tu cuma ada satu je sanad. Ni saya slow sikit. Suara tinggilah, tapi saya pergi slow. Kalau hadis yang Tirmizi kata hasan sahih tu cuma ada satu je sanad, tak ada sanad lain. Kenapa Tirmizi kata hasan sahih? Kerana dalam salah silah perawi hadis tu adalah seorang perawi yang ulama jarh wa ta'dil berbeza pendapat tentang dia. Sebahagian kata dia perawi hadis sahih, sebahagian yang lain kata dia perawi hadis hasan. Maka Tirmizi kata hasan sahih lah. Maksud dia nak kata hasan pun boleh, nak kata sahih pun boleh. Kerana sebahagian ulama kata dia ni perawi hadis sahih, yang sebahagian lain kata dia ni perawi hadis hasan, maka hasan sahih. Itu kalau ada satu sanad. Kalau dia ada dua sanad atau lebih, betul kata haisu tafar wa illa fa bi'tibari isnadain. Kalau dia ada lebih daripada satu sanad, terjemahan betul ya? Sampai ke terjemahan? Boleh lah, sampai baik. Wa illa fa bi'tibari isnadain, maksud dia kalaulah sanad dia bukan satu, sanad dia ada banyak, maka hasan sahih tu dengan melihat kepada dua sanad ataupun lebih. Makna dia sebahagian sanad hadis tu hasan, sebahagian sanad yang lain tu sahih. Maka hasan melihat kepada satu sanad, sahih melihat kepada sanad yang lain. Kerana ada satu hadis, contoh ada satu hadis dia ada 2-3 sanad. Dua sanad dia hasan, satu sanad sahih. Maka Tirmizi kata hasan melihat kepada sanad ni, sahih melihat kepada sanad ni. Itu pendapat Ibn Hajar. Okey. Sahabat. Kita belajar lama muka buku sahabat. Berapa muka surat semua ni? Ini ustaz mati dulu sebelum habis kitab. Okey, tak apa. Okey, sampai makna. Baik. Agak-agak tuan-tuan setuju dengan pendapat Ibn Hajar? Datuk Hanafiah memang tak setuju lah kan? Tak setuju lah? Dia tuan-tuan, kita tak setuju dengan satu orang bukan makna kita biadab. Tak setuju lah. Dalam mesyuarat tak setuju dengan orang. Tak siapa pula kata yang tak setuju ni biadab. Pelik kita pun nak setuju semua benda. Kalau ada seorang guru tak apa, kalau orang tu ada 5-6 orang guru. Saya belajar dengan semua guru. Ada guru yang mazhab Hanafi, ada guru yang mazhab Syafi'i. Saya belajar dengan Syekh Mustafa Bura. Syekh Mustafa Bura Syafi'i. Saya belajar dengan Syekh Abdul Malik Sa'di, dia Hanafi. Tiba-tiba ada orang kempen. Kita tak, siapalah kita untuk tidak bersetuju dengan guru? Kita kena setuju. Siapalah kita? Jangan kita menjadi tidak beradab. Tuan-tuan, guru seorang Hanafi, seorang Syafi'i. Pening kita guling-guling nak pilih yang mana? Pening kita. Tanya guru ni kata macam ni, tanya guru sana kata macam ni. So kita nak pilih yang mana? Oh, saya tidak berhak untuk mentarjih kerana saya tidak sampai tahap tu. Tapi bila masuk bab ibadat, kita terpaksa pilih. Ada guru yang kata bismillah kuat, okey, lebih kuat, lebih kukuh kalau dia Syafi'i. Ada guru yang kata tak, bismillah slow. So kita nak pilih yang mana? Dua-dua buat. Tak boleh juga. Macam maka baca Fatihah 2 kali. Satu bismillah kuat, satu bismillah slow. Dan nak setuju sangat kan?
Kau tak boleh kau. Sebab ikut mazhab Syafi'i kena baca kuat. Tengok keadaan. Orang rapi banyak tersil lah. Tak, sekarang ni mereka duk kempen kan, mereka duk kempen jangan tak seruan untuk tidak bersetuju kepada guru tu seruan yang ajak orang menjadi biadab. Dia tak apalah dia seorang je guru dia. Orang yang banyak guru ni problem lah. Kalau guru sendiri tak beza pendapat, macam ni nak ikut yang mana? Akhirnya dia kena buat keputusan. Mana satu pandangan guru-guru dia yang tepat. Sebab tu kadang-kadang kita jangan berteori banyak, kita pergi pada praktikal. Kita terjun kepada praktikal. Contohlah, saya bagi contoh riwayat bil makna dalam hadis. Nanti kita akan hurai, akan masuk bab tu. Riwayat dengan makna boleh tak dalam hadis? Kita bincanglah pandangan ulama. Ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Semua ada dalil. Ada yang kata boleh dengan syarat, dia bagi macam-macam syarat. Ada sebahagian daripada guru saya kata, syarat pun susah dah, macam tak boleh ya. Mana riwayat bil makna ni tak boleh, riwayat dengan makna hadis ni tak boleh. Tapi ada seorang guru saya kata, tak, pasal apa tak boleh pula? Yang letak syarat macam-macam ni, itu teori. Pergi tengok dalam kitab hadis, tengok ada ke tak hadis yang berbeza lafaz? Ada. Maknanya dari sudut praktikal telah berlaku riwayat dengan makna. Telah berlaku. Contoh macam hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehingga mana dia gembira, dia suka kalau saudara dia dapat satu kebaikan. Seperti mana kebaikan tu, seperti mana dia suka bila dia dapat kebaikan yang sama. Bila kita rujuk dalam beberapa kitab hadis yang lain, ada riwayat dengan lafaz yang lain. La yablughu 'abdun haqiqatal iman hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seorang hamba tidak akan capai martabat hakikat iman sehinggalah apabila dia sayang sahabat dia dapat satu benda, kalau dia dapat dia suka. So riwayat bil makna berlaku, riwayat dengan makna berlaku. Ada riwayat yang kata hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Stop. Dia suka bila sahabat dia dapat satu benda, kalau dia dapat dia suka. Maknanya dia seronok bagi pihak kawan dia. Tapi ada riwayat hadis yang lain dia tambah minal khair, daripada kebaikan. Maksud dia, kalau kawan dia dapat kebaikan, dia seronok. Sama seperti mana kalau dia dapat kebaikan tu. Ada hadis yang tak tambah perkataan, ada riwayat yang tak tambah perkataan minal khair, ada yang tambah. Menunjukkan riwayat dengan makna dalam kitab hadis sudah berlaku. Kita duk letak syarat macam-macam ni semua pakat teori aja. Kena pergi terjun tengok praktikal macam mana. Kerana orang yang buat mustalah hadis ni, ilmu mustalah hadis peringkat awal bukan ditulis oleh ulama hadis. Ulama hadis ada tulis mustalah hadis, tapi tidak menjadi rujukan utama. Ramahar Muzi menulis, Al-Hakim menulis, tapi rujukan mereka tidak begitu mendapat tempat di kalangan ulama yang kemudian. Sehinggalah Ibn Salah menulis, sehinggalah Al-Khatib Al-Baghdadi menulis. Yang mana Al-Khatib Al-Baghdadi dia usuli, dia ulama usul fiqh. Begitu juga Ibn Salah dia ulama usul fiqh. Jadi kalau kita buka kitab-kitab usul fiqh, ketika mana membicarakan tentang masalah-masalah hadis, kadang-kadang kita tengok beberapa perbahasan yang mereka sebut khayali. Khayali ni maksudnya tak berlaku di alam realiti. Hanya semata-mata teori. Saya bebel seorang-seorang ke tak faham ni? Boleh lah? Macam bebel seorang-seorang ni kan? Okey. Itu pendapat Ibn Hajar. Tapi Ibn Hajar ni bukan seorang-seorang dia keluarkan pendapat. Sebelum Ibn Hajar, ada seorang ulama nama dia Ibn Salah. Ibn Salah dia pun ada pendapat juga. Dia kata kalau Hasan sahih, makna dia Hasan pada satu sanad, sahih pada satu sanad yang lain. Maknanya dia ambil pendapat Ibn Hajar tapi separuh je lah. Tapi pendapat dia tak tepat lah, kerana ada hadis yang Tirmizi kata Hasan sahih gharib. Rangkum 3 sekali. Hasan sahih gharib. Maknanya, sebab itu Ibn Hajar ditambah sikit. Sebab Ibn Salah kata
Hasan sahih ni hasan pada satu sanad, sahih pada satu sanad. Tapi tak boleh, tak tepat tafsiran tu, kerana ada hadis dalam Sunan Tirmizi. Depan lagi tuan-tuan, depan lagi. Ke depan sikit. Sini pun ada lagi. Okey, masih banyak. Baik. Bila Ibn Salah menyebut hasan sahih, dia kata maksud hasan sahih ni hadis tu ada dua sanad atau lebih. Sebahagian sanadnya hasan, sebahagian sanad sahih. Tak betul lah, tak tepat. Kerana kita semak dalam Sunan Tirmizi, ada hadis yang Tirmizi hukum hasan sahih tapi sanadnya cuma satu, tak ada banyak. Maka tafsiran Ibn Salah tu tak apa tepat. Maka Ibn Hajar ditambah satu lagi. Kalau sanad dia cuma satu, hasan sahih tu maksud dia, sebahagian ulama menilai perawi tu hasan, ada ulama lain menilai perawi tu sahih. Clear Ada seorang lagi ulama yang datang kemudian daripada Ibn Salah. Dia kata hasan sahih nak kata hasan, dia macam sahih. Nak kata sahih, tak sampai tahap hasan sahih lah. Maksud dia, dia macam apa? Nak kata manis, masam. Nak kata masam, ada manis sikit. Masam manis lah. Faham? Yang keluarkan pendapat ni Ibn Katsir. Ibn Katsir dalam kitab dia Syarah Ikhtisar Ulumil Hadis, dia kata bila sebut hasan sahih, maksud dia hadis yang tak sampai tahap sahih tetapi melebihi tahap hadis hasan. Penin. Tak betul juga. Pendapat Ibn Katsir tak betul. Pasal apa tak betul? Ibn Rajab Al-Hambali kata kebanyakan hadis yang Tirmizi kata hasan sahih banyak dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Takkan tak capai tahap sahih? Tadi kita duk bincang syarat Bukhari punya tinggi. Maka bagi saya pendapat ni tiga-tiga tak berapa tepat lah. Tak apa, orang kata kita biadab lah, tak peduli. Kita nak cari kebenaran, kita tengok Sunan Tirmizi kan. Maka saya katakan wallahu ta'ala alam, berdasarkan pembacaan saya, bila sebut hadis hasan sahih, maksud dia hadis tu sahih. Hadis tu sebenarnya sahih kerana kebanyakan hadis hasan sahih ni memang ada dalam Sahih Bukhari Muslim. Walaupun Tirmizi sebut hasan sahih, tapi sebenarnya dia ada dalam Bukhari dan dia ada dalam Muslim, kebanyakannya. Habis itu pasal apa dia kata hasan? Hasan tu bukan hasan pada istilah, bukan hasan ni. Hasan tu pada bahasa, hadis ini baik lagi sahih. Oh, cakap awal-awal senang Ustaz. Tak, tuan-tuan. Kita sebut kalam ulama. Selagi kita tak bagi kalam ulama, orang kata kita tak bermazhab pula. Kita tak pakai ulama pula. Jadi kita sebut kalam ulama, nak tunjuk kita baca jugalah sikit. Kan? Kita baca kalam ulama pun kena sekat juga kan? Apatah lagi kalau tak baca, lagilah bagi bola tanggung kat depa. Jadi kita baca kalam ulama supaya paling tidak tuan-tuan tahulah. Jadi kalau orang tanya, tak adalah terpinga-pinga kan. Hasan sahih. Jadi hasan sahih ni Ibn Katsir kata semikian, Ibn Salah kata macam ni, Ibn Hajar kata macam ni. Jadi orang tahulah apa belajar dengan aku. Macam tu lah mana dia kan. Maksud dia bagilah sedikit pendedahan. Bagi sedikit pendedahan, bagi orang tengok, oh dia ni membaca ni, bukan calang-calang. Bukanlah kita nak tunjuk ke orang, tak, kita nak tunjuk kita belajar.
Orang tuduh kita macam-macam ni. Boleh tuan-tuan? Baik, hasan sahih. Kemudian dia kata wa ziyadatu rawihima maqbulah ma lam taqa' munafiyatan liman huwa awsaq. Dia kata tambahan perawi hadis hasan dan hadis sahih diterima selagi mana tidak menafikan riwayat orang yang lebih siqah daripada dia, orang yang lebih kuat daripada dia. Maka kalau kita tengok, kadang-kadang begini, saya bagi satu situasi ya. Saya baca hadis. Tuan-tuan ni kira anak murid saya lah. Tuan-tuan anak murid saya. Maka nanti tuan-tuan akan jadi ulama' juga. Jadi tuan-tuan akan baca hadis ni pada anak murid. Itu proses zaman dulu. Katalah saya ni tabi'in. Katalah tabi'in. Tuan-tuan tabi'in. Jadi bila saya baca hadis, tuan-tuan pakat semak lah, tulis sanad-sanad dia. Kemudian saya pun meninggal dunia. Tuan-tuan makin lama jadi alim besar. Tabi'in, tuan-tuan tabi'in, atba'u tabi'in akan belajar dengan tuan-tuan. Generasi yang berikutnya akan datang belajar. Sebab dia pernah belajar dengan tabi'in, maka dia hebatlah. Dia akan baca. Jadi ramai-ramai yang baca ni, nanti semua ni akan riwayat pada anak murid akan tulis. Kerana zaman keemasan adalah zaman tu lah, zaman kurun ketiga hijrah. Maka semua pakat menulis kitab hadis. Bila tulis kitab hadis, setiap riwayat ni akan ada dalam kitab hadis. Riwayat tuan-tuan, riwayat saya daripada tuan-tuan akan ditulis dalam kitab hadis. Jadi bila ditulis dalam ramai-ramai ni, adalah anak murid kanan yang mana dia tak pernah miss kelas. Ada anak murid yang bagus tapi datang sekali-sekala. Kebetulan dia datang KL, ada urusan kat universiti. Tiba-tiba dia tengok malam ni ada pengajian, dia datang sekali-sekala. Tapi dia tak duduk kat KL, dia tak melazimi. Dia cuma datang sekali-sekala lah. Clear kan? Ada yang biasa-biasa riwayat tapi sentiasa hadir. Ada yang biasa-biasa ingatan dia tapi pun tak lama juga hadir. Kadang-kadang juga hadir. Ada yang dhaif lah. Yang mana yang dhaif tu yang tidur. Itu sah dhaif lah kan. Contohlah kan. Jadi bila riwayat pada anak murid akan tulis dalam kitab. Jadi dalam banyak-banyak riwayat, semua anak-anak murid saya meriwayatkan, datang daripada saya kan, riwayat tu kan. Anak-anak murid saya yang riwayat pada anak murid dia, anak murid kepada anak murid tu tulis dalam kitab-kitab hadis. Semua periwayat pakat sama, semua lafaz lebih kurang sama macam saya yang dengar daripada saya. Cuma dalam ramai-ramai itu ada seorang pergi tambah perkataan. Dia tambah perkataan dalam hadis. Dia tambah apa? Mungkin dia tambah sesuatu dalam sanad, ataupun dia satu nama dalam sanad, ataupun dia tambah satu perkataan dalam matan, dalam teks. Jadi tambahan dalam teks ni ada 3 jenis. Kalau dia tambah dalam teks ada 3 jenis. Jenis yang pertama, kalau tambahan itu tambahan yang tidak menafikan riwayat orang lain. Dia tak ada pencanggahan, dia cuma tambah satu perkataan, tak ada kesan, maka tambahan tu diterima. Kalau perawi tu bagus, kalau perawi tu ingatan dia bagus, diterima. Contohnya riwayat innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat, ada orang tambah, ada perawi yang tambah alal minbar. Dia kata sami'tu Umar bin Al-Khattab alal minbar. Aku mendengar Umar Ibn Al-Khattab di atas mimbar. Perawi lain tak sebut di atas mimbar. Dia cuma kata aku mendengar Umar membaca hadis ni. Yang seorang dia bagi tambah atas mimbar. Yang mana atas mimbar tu perkataan tambahan tu tak memberi kesan, maka diterima. Kalau perkataan itu, kalau perkataan yang ditambah itu menyanggahi riwayat yang lain, maka pada ketika tu kita kena tengok siapa yang tambah.
Kalau yang tambah tu anak murid kanan, diterima. Kalau yang tambah tu orang biasa-biasa je, maka riwayat tu tambahan tu tertolak. Saya bagi contoh. Imam Malik riwayatkan daripada Nafi' daripada Ibni Umar. Ayub As-Sakhtiyani riwayat daripada Nafi' daripada Ibnu Umar. Ayub, seorang tu dinama Ayub As-Sakhtiyani. Dia riwayat daripada Nafi' daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar kata Nabi ni fardukan zakat fitrah, 1 cupak tamar bagi orang yang berpuasa bila masuk hari raya, sama ada orang tu lelaki ataupun perempuan, merdeka ataupun hamba. Clear Baik. Imam Malik dia riwayat hadis ni, tapi yang Ayub tadi riwayat dia bukan dia seorang je. Ubaidillah bin Umar pun riwayat benda yang sama daripada Nafi'. Maksudnya riwayat tu ramai orang yang riwayat lah. Yang mana yang riwayat macam tu kira jaguh-jaguh lah. Jaguh-jaguh anak murid Nafi'. Dalam ramai-ramai senarai anak murid Nafi' ni ada seorang nama dia Imam Malik bin Anas. Yang mana Imam Malik ni dia riwayat daripada Nafi' hadis yang sama daripada Ibnu Umar, dia riwayat sama. Lepas tu dia pergi tambah perkataan minal muslimin. Dia tambah satu perkataan, minal muslimin. Yang mana perkataan minal muslimin telah mengubah maksud hadis, telah mengecilkan skop hadis. Sebab Nabi kata, Ibnu Umar kata Nabi telah memfardukan zakat fitrah ke atas setiap lelaki dan perempuan, merdeka dan hamba. Itu riwayat asal. Imam Malik pergi tambah minal muslimin, daripada kalangan orang Islam. Yang ni telah menjadi percanggahan sikit. Walaupun tidak bercanggah daripada semua sudut, tapi adalah sedikit percanggahan. Sebab kalau tak tambah perkataan daripada orang Islam, maknanya kita ni orang Islam, kalau kita ni tak kira lelaki perempuan kena bayar zakat fitrah kan. Katalah kita ada hamba kita kafir, kita kena bayar tak zakat fitrah dia? Kalau tak ada perkataan minal muslimin, kena. Kerana Nabi tak kata minal muslimin, Nabi kata mutlak zakat fitrah kena bayar ke atas orang lelaki dan perempuan, hamba dan merdeka. Tak kira lah hamba tu muslim ke tak muslim, hang ada hamba, hang muslim, hang kena bayar walaupun hamba hang tu kafir. Clear Imam Malik pergi tambah minal muslimin. Bila Imam Malik tambah satu perkataan minal muslimin, maka ulama dia jadi beza pendapat. Sebab bila tambah minal muslimin, kita ada hamba dan hamba kita bukan Islam, tak kena. Kerana dah ada tambahan minal muslimin. So dia akan berubah hukum. Bila berubah hukum, ulama dia tengok balik, dia kata nak terima ke tak ni? Nak terima ke tak tambahan minal muslimin ni? Ada yang terima, mazhab Syafi'i terima. Kerana dia kata Imam Malik tambah, dan Imam Malik ni anak murid kanan Nafi' yang paling hebat. Orang lain tak tambah dia punya pasal, tapi Imam Malik dia hafal. Maka bila dia hafal, dia dikira okey kerana dia anak murid kanan. Maka mazhab Syafi'i pakai. Hanafi tak pakai. Hanafi kata tambahan tu tambahan yang mungkar, tambahan tu tambahan yang silap, sebenarnya tak ada. Maka sebab itu mazhab Hanafi kata ada hamba, tak kiralah muslim ke kafir ke, kena bayar zakat fitrah untuk dia. Maka perbezaan mazhab ni disebabkan oleh sebahagiannya perbezaan mereka menilai tambahan tu. Tapi pendapat yang tepat sebenarnya tambahan Imam Malik tu sahih. Maka mazhab Syafi'i lebih tepatlah masalah ni. Kerana Imam Malik jabal minal jibal. Imam Malik ni kira hebat lah, macam bukit kukuh dia tu. Sebagai contoh, kita biasa dengar hadis yang goyang-goyang kan, goyang-goyang batu tasyahud kan. Dia tambahan tu memang ada ulama berbeza pendapat, kerana dalam ramai-ramai perawi yang meriwayatkan hadis tu cuma ada seorang aja perawi yang siqah, dia okey, nama dia Zaidah ibn Qudamah, dia seorang je kata fa asyara bi sababatihi yuharrikuha yad'u biha. Dia menggerak-gerakkan jari dia ketika mana dia berdoa dalam tasyahud. Nabi menggerakkan, dia kata. Perawi lain kata tak, dia tak ada tambah, menggerak-gerak pun tak ada tambah. Maka ulama hadis berbeza pendapat.
adakah tambahan itu diterima ataupun tidak? Maka kalau tengok mazhab Malik, dia kata diterima. Sebahagian daripada ulama mazhab Maliki terima, maka sebab tu dia orang goyang lah. Dan pendapat ni juga yang dipilih oleh Syekh Al-Albani. Dia goyang lah kan, goyang. Tapi majoriti ulama hadis mereka tak terima. Mereka kata tambahan itu tambahan yang salah, kerana dia seorang yang pakat tambah, dan dia tu bukan anak murid kanan pun. Maka sebab itu mereka tak terima. Jadi kita kata, sebab tu kita tengok ada beza pendapat kan. Sama-sama kita pun kadang solat, ada yang goyang, ada yang tak goyang. Ini perbezaan pendapat yang kita kata diraikan kerana perbezaan pandangan ulama dalam menilai hadis. Boleh raikan. So jangan nak pergi kepak tangan orang suka-suka lah. Jangan nak pergi kepak tangan orang. Dia goyang, biar dia goyang. Kita tak goyang, kita tak goyang. Saya tak goyang. Saya tak goyang. Tapi kalau kita tengok ada sahabat kita goyang, dia belajar yang dengan guru yang goyang kan. Bukan guru yang goyang tak. Guru yang pilih pendapat goyang jari kan, gerak jari. So kita biar ada keluasan dalam fiqh ni, biar ada keterbukaan, perbezaan dalam harmoni kan, syok tu. Kalau kita pakat satu passion je tak syok lah. Sekali kita tengok dia goyang, kita tanya siapa goyang, dia pun bahas, kita kata saya tak goyang, tapi tak ada gaduh kan. Sangat harmoni. Patutnya kita macam tu. Okey, boleh? Baik. Tapi Ibn Hajar dalam kitab ni dia nampak, dia kata tambahan perkataan yang dilakukan oleh perawi hadis sahih dan hadis hasan diterima, selagi mana tidak menafikan riwayat orang yang lebih thiqah. Contoh yang lain, katalah ada satu hadis yang tadi saya bagi dalam teks, tambahan dalam teks, ada juga tambahan yang berlaku dalam sanad. Contohnya ada perawi yang thiqah, dia pergi riwayat satu hadis, sanad terputus. Sanad terputus maksud dia buang nama sahabat. Ada seorang lagi thiqah juga, dia pergi riwayat hadis tu tapi dengan sanad bersambung, dia tambah seorang perawi, dia tambah nama sahabat. Ini juga perbahasan yang sama. Walaupun dalam sanad tapi perbahasannya sama. So kalau macam tu, kita nak terima ke tak tambahan tu? Sebab kalau kita tak terima, hadis jadi dhaif kerana sanad terputus. Kalau kita terima, hadis jadi sahih kerana sanad bersambung. So kita nak pilih yang putus ke yang sambung? Kita kena tengok siapa yang tambah, siapa yang tak tambah. Tak ada kaedah umum. Tak ada kaedah umum. Setiap hadis kita kena kaji dan cek. Kalau yang tambah tu kuat, kukuh ingatan dia, maka kita terima. Kalau yang tambah tu biasa-biasa aja, bukan anak murid kanan, kita tak terima walaupun dia thiqah, kerana dia telah menyanggahi riwayat orang yang lebih thiqah daripada dia. Kalau ada bukti yang putus betul, yang sambung pun betul, kerana tok guru tu kadang-kadang dia baca putus, kadang-kadang dia baca sambung. Sebab ada guru ni kan kadang dia baca hadis tu berkali-kali. Sekali dia baca, dia rajin, dia sambung. Sekali dia baca, dia malas, hampir semua tahu dah hadis ni, dia baca bagi putus. Kalau ada bukti tu, dua-dua betul, maksudnya hadis tu sahih, tidak memberi kesan. Seperti mana hadis la nikaha illa biwali, hadis yang Nabi kata tidak ada nikah yang sahih melainkan dengan wali. Hadis ni berlaku percanggahan kerana yang meriwayatkan hadis tu Abu Ishaq As-Sabi'i. Katalah saya ni Abu Ishaq, anak murid saya yang namanya Syu'bah dan juga Sauri, saya ada anak murid nama Syu'bah dengan Sauri, riwayat daripada saya, hadis tu sanad dia terputus. Saya riwayat daripada Abu Burdah terus ke Nabi. Abu Burdah ni tabi'in, bukan sahabat, terus ke Nabi. So riwayat jadi dhaif kerana sanad terputus. Dua orang anak murid saya riwayat dengan cara tu. Siapa dia? Syu'bah, Sauri. Dua-dua ni hebat. Dan ada juga anak murid saya dua orang, bahkan lebih daripada dua orang lagi. Yang saya ingat dua orang ada, tapi lebih daripada dua orang. Dia riwayat daripada saya, daripada Abu Burdah, tambah perkataan Abu Musa.
So sekarang ni kita confuse, nak ambil yang Syu'bah punya riwayat ke, nak ambil yang dua orang ni? Siapa yang dua orang ni? Saya lupa sebut. Siapa yang dua orang ni? Dua orang ni cucu dengan anak Abu Ishaq sendiri, Israel dan juga Yunus. Ada perawi nama Israel. Kita kalau bubuh nama anak Israel jadi isu kan. Tapi sebenarnya perawi ramai nama Israel, kerana Israel ni kan nama Nabi Yaqub kan. Jadi Israel dengan Yunus, riwayat daripada Abu Ishaq pergi tambah nama Abu Musa. Mana yang betul? Daraqutni, seorang ulama hadis besar, dia ambil riwayat Syu'bah dan juga Thawri. Dia kata riwayat yang pergi tambah tu tak betul kerana Syu'bah dengan Thawri anak murid kanan Abu Ishaq, dan dia orang ni kukuhlah kuat, Sufyan al-Thawri dan juga Syu'bah. Tapi Imam Tirmizi dia bertanya Al-Imamul Bukhari dalam kitab dia Al-Ilal Al-Kabir. Dalam kitab Al-Ilal Al-Kabir, Imam Tirmizi, anak murid kepada Al-Imamul Bukhari, dia kata, aku bertanya Imam Bukhari tentang hadis ni. Imam Bukhari kata dua-dua betul, kerana Abu Ishaq As-Sabi'i baca dua kali hadis tu. Jalan ni pun betul, jalan tu pun betul, maka dua-dua, maka hadis tu sahih. Sebab tu majoriti mazhab kata nikah kena ada wali. Nikah kena ada wali. Hanafi je tak pakai. Hanafi kata tak perlu wali, tak wajib lah wali. Boleh? Weh, tak habis dah masa. Okay, kita berhenti kat sini. Dua baris kan? Tapi betul, saya masa PhD saya belajar ni, dengan guru dalam kelas. Subjek dia dirasat fi usulil hadis. Kami belajar satu semester buku ni. Jadi tuan-tuan kira tahap PhD ya. Permanent head damage. Sebab tu tengok semua balik, semua nak entak kepala ke dinding je ni. Ada soalan? Ya, tak ada. Jadi yang contoh yang saya bagi dua tu, satu pasal fitrah, termasuk minal muslimin kan, yang satu lagi yang gerak-gerak tu, cuma doang saja yang Bertambah, menambah. Pada orang kita Nabi dia punya yang banyak tu lah, lepas tu David. Gini tu. Dengar soalan Okey. Gini tu. Dia bila seorang menambah, sebab tu saya kata tak boleh kita nak buat keputusan kita nak pilih yang mana. Kena tengok dulu. Yang menambah tu yang jenis melazimi tok guru ataupun tidak. Kalau dia memang sama dengan tok guru dia untuk tempoh masa yang lama, mungkin yang ramai-ramai tu dengar sekali je. Dia tu lazimi kelas syekh tu berkali-kali, maka syekh baca 2-3 kali, sekali pergi tambah, sekali tak tambah, maka dia ada lebihan ilmu yang tak ada pada orang lain. Itu sebab dia. Maka sebab itu contoh kan, Syu'bah yang saya sebut tadi, dia ada ramai anak murid. Dalam ramai-ramai anak murid dia, kadang-kadang ada berlaku percanggahan sikit dalam riwayat, ada yang tambah, ada yang tak tambah. So siapa yang menjadi kata pemutus? Riwayat siapa kata pemutus? Riwayat yang menjadi pemutus adalah anak murid dia yang bernama Gundar. Gundar ni riwayat dia menjadi pemutus kalau anak-anak murid Syu'bah beza pendapat. Pasal apa? Pasal Gundar ni anak murid kanan. Dia ni memang kukuh. Dia sama dengan Syu'bah untuk tempoh masa yang lama. Dia mahir sungguh dah. Banyak. Saya dulu pengamal tarikat. Dalam peramalan itu kami diajar untuk meyakini guru mursyid sebagai pengantar ibadat zikir kepada Tuhan, serta mursyid adalah guru yang membersihkan rohani dan jiwa murid. Saya tahu perbuatan ni salah, cuma saya nak minta hujah atau dalil tentang masalah saya ni, dan apa hukum menghadirkan wajah mursyid dalam solat, ibadah dan zikir. Tuan-tuan, bab zikir ni ibadat. Ada tak kita jumpa waktu Nabi ajar zikir kat sahabat-sahabat? Antara zikir yang paling afdal adalah zikir lepas solat. Ada tak Nabi ajar, kau bayang muka aku? Kerana antara wali dengan Nabi, siapa lebih mulia?
Nabi patutnya kalau bayang wajah guru ni afdal, dah tentu Nabi akan suruh lukis muka dia. Melukis muka aku sampai kiamat, nanti dia orang tahu muka aku macam mana. Jadi bila nak zikir, bayang muka aku. Tak dibenarkan, bid'ah. Dia boleh membuka pintu syirik. Tapi kalau dizikir pada Allah, dia tak syirik lah. Tapi bila mana dia minta pada wali tu satu benda yang wali tu tak boleh tolong, problem lah. Kan Nabi pesan pada Ibnu Abbas, dia kata, ya ghulam, inni u'allimuka kalimat, idza sta'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Wahai budak muda, dia kata, aku nak ajar kamu beberapa kalimat. Bila kamu nak minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Bila kamu nak minta tolong, mintalah tolong kepada Allah. Tapi tak kata, nanti kalau aku tak ada, nanti kau bayangkanlah muka Abu Bakar, sebab dia tu wali hebat tu. Nabi tak kata. Pergantungan kita, tawakal kita kepada Allah. Pasal apa kita nak bergantung dengan guru mursyid pula? Satu lagi, guru mursyid ni siapa yang bagi? Siapa yang bagi? Kadang-kadang self claim. Dia rasa dia mursyid sebab memang nama dia dalam IC mursyid. Mohon pencerahan membaca Riyadhus Salihin kepada isteri tapi tak belajar hadis secara mendalam. Hadis-hadis dalam Riyadhus Salihin ni boleh lah, tapi kalau dia berkaitan dengan hukum hakam, yang tu kena tanya pada orang yang ilmuwan. Tapi kalau hadis yang berkaitan dengan adab, adab tak apa. Dia bukan masalah fiqh yang mendalam. Kerana Riyadhus Salihin ni memang sesuai untuk dibaca pada orang awam. Tapi seeloknya kalau ada yang berkaitan dengan hukum hakam, yang tu kita kena tanya ilmuwan yang ada kemampuan untuk hurai. Termasuk ibadat. Yang fiqh lah, yang fiqh. Kerana kita bimbang juga, hadis yang sahih tak semestinya diamalkan. Ada hadis yang sahih dan tak diamalkan. Seperti contoh hadis sahih yang dimansuhkan. Hadis tu sahih tapi dimansuhkan. Kita buka kitab hadis, jumpa sanad sahih disahihkan oleh Albani tentang hukum nikah mut'ah. Amal selalu. Dan kita tak sedar hadis memang sahih pun. Kan? Rupanya telah dimansuhkan. Yang tu kena tanya ilmuwan tu. Tu kena tanya orang yang belajar, supaya kita tak mengamalkan hadis yang telah dimansuhkan. Ya. Pasal yang hadis yang hasan yang sahih li ghairihi itu, dia mesti sanad yang sama ke, ataupun dia boleh yang menjadi hasan li ghairihi dengan makna, bukan dengan sanad yang sama. Okey. Yang ni kita panggil menilai hasan sesebuah riwayat dengan syawahid. Dengan syawahid, maksudnya riwayat daripada sahabat yang lain. Kalau kita melihat kepada amalan-amalan ulama terdahulu, ulama-ulama hadis yang awal, mereka sangat-sangat jarang untuk menilai hadis sebagai hasan ataupun sahih li ghairi dengan melihat kepada syawahid. Biasanya dengan mutaba'at, iaitu dengan daripada jalan yang sama. Sangat jarang, tapi ada juga, tapi tak banyak. Kerana makna semata-mata yang sama tidak menjadikan riwayat itu terus terangkat. Kerana mungkin perawi yang riwayat daripada Abu Hurairah yang daif tu, dia silap riwayat, dia ingat riwayat tu daripada Abu Hurairah, rupanya riwayat tu daripada Omar. Maka kita tak boleh nak hasankan riwayat Abu Hurairah, kerana memang riwayat Abu Hurairah tidak sabit. Abu Hurairah tak riwayat benda tu. Tapi dari sudut makna okey lah, maksudnya ada asal lah. Tapi nak mensahihkan ataupun nak mengatakan riwayat tu adalah daripada Abu Hurairah secara pasti, tak ada bukti, kerana jalurnya tak cukup. Clear? Baik. Ya tuan. Tadi tambahan hadis kan? Ya. Kalau tambahan waktu solat ibadat macam mana? Sama. Boleh kan hadis itu tambahan, ulama menambahkan, contohnya dalam ibadat kata Sayyidina untuk mencantikkan ibadat. Yang ini kita bincang ni tambahan dalam riwayat hadis, bukan tambahan ulama dalam ibadat yang tak ada kaitan dengan hadis.
tambahan dalam riwayat hadis. Dia ada sanad, ada matan. Seorang perawi pergi tambah dalam matan tu dan disandarkan pada Nabi. Yang bab Sayyidina tadi bukan tambahan pada hadis. Yang tu ulama sebahagian duk tambah dalam ibadat. Tapi dia tak sandarkan kat Nabi. Yang tu bab lain. Itu bab bid'ah dengan sunnah. Nah, tapi kalau orang yang tambah selawat dengan Sayyidina tidaklah membatalkan salat dia. Cuma kata Ibn Hajar, afdalnya tidak ditambah kerana tasyahud ni maksur. Tasyahud ni bacaan dia telah diriwayatkan daripada Nabi dan Nabi ajar tak ada Sayyidina. Walaupun sebahagian ulama Syafi'i kata perlu ada Sayyidina kerana sulukul adab, tapi saya tidak bersetuju kerana takkan Nabi ajar pada umat satu benda yang tak ada adab. Kita menghormati ulama-ulama mazhab Syafi'i, tetapi dalam masalah ni kita berbeza pendapat. Sahabat tak baca Sayyidina, Nabi tak ajar baca Sayyidina. Maka takkan kita nak kata Nabi ajar satu benda yang kurang adab. Sangat tak baguslah, kan? Sangat tak bagus. Ada amalan Melayu memberi salam kepada langit dan bumi? Saya tak tahu. Saya tak tahu. Saya tak nak dengar. Wallahu a'lam. Bagi salam ni pada siapa? Bagi salam pada orang yang kita kenal dan kita tak kenal. Bagi salam. Assalamualaikum. Bagi salam. Yang tak hadir macam mana? Boleh? Kerana Nabi tulis surat, Nabi bagi salam. Dia tahu dia tidur kat orang tu. Ini cara umum. Nabi pernah lalu pada satu kumpulan manusia, Nabi bagi salam. Dalam WhatsApp atau mesej, kadang kita mesti cari macam Ustaz mungkin jawab soalan banyak. Pada pandangan Ustaz, kalau orang tu tulis salam, maksud dia kita faham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi dia sekadar salam. Ataupun kalau sehari kita berinteraksi, mungkin setiap orang berbeza. Dalam WhatsApp ni mungkin ada yang sehari mungkin 100. Salam tu dia pendekkan salam, tapi kita dua-duanya short form. Faham short form tu satu. Ataupun dengan ucapan jazakallah khairan katsira, dia memuji zat kiri dalam pandangan Ustaz. Okey. Soalan dia, bolehkah kita bagi salam dalam WhatsApp ni dengan short form? Salam, Assalamualaikum, kita ringkaskan dengan salam. Kita ringkaskan lagi SLM. Oh, tu paling malas lah tu, kan? Boleh ke tak boleh? Ulama tidak mereka tidak berbeza pendapat. Kalau bab selawat ke atas Nabi, bila kita nak tulis, kita jangan tulis salam. Kita tulislah sallallahu alaihi wasallam secara penuh. Kerana sallallahu alaihi wasallam ini adalah selawat yang ibadah. Bila kita tulis nama Nabi, kita tulis penuh sallallahu alaihi wasallam. SAW pun tidak digalakkan. Kerana itu bukan selawat. Jadi kalau orang baca, dia tak selawat. Tapi bila mana perkataan salam difahami dengan Assalamualaikum, maka kalau orang faham perkataan salam tu adalah Assalamualaikum, dia macam ni lah. Kita baca kitab hadis, ada perkataan sana. Siapa biasa buka kitab hadis, dia akan jumpa sana dengan ana. Sana dengan ana tu short form daripada haddatsana dengan akhbarana. Selagi mana difahami, tidak menjadi masalah. Kita pun jawab Waalaikumsalam WSLM. Tapi tak dinafikan, bila jawab penuh tu lagi bagus lah. Boleh lah. Bila difahami, tak ada masalah. Ada yang kata kejap. Ada pula yang kata jangan tulis apostrofi kum, kerana dalam bahasa Yahudi kum adalah maut ke atas kamu. Saya kadang-kadang saya pelik juga dengan dia orang ni. Kita cakap bahasa Yahudi ke kita cakap bahasa Melayu? Kita tengah cakap bahasa Melayu, lepas tu dia kata jangan sebut Upi Ipin, kan? Upi Ipin dalam bahasa Zimbabwe macam ni makna dia. Kalau orang Zimbabwe dengar pun dia gelar, kan? Dia kata depa ni bodoh sungguh.
Tahu kan? Kita cakap bahasa Melayu, orang lain nak guna perkataan yang sama untuk makna yang lain, suka hati dia lah. Kita bukan cakap bahasa dia, dan orang pun tak faham dengan macam tu. Selagi kalau orang Zimbabwe ambil perkataan solat, buh nama tak elok, buh makna tak elok, perkataan solat makna mencarut, kita nak tukar solat? Dah, kita cakap bahasa kita. Saya kena nak tukar pula. Jati diri kan? Kita kena ada jati diri. Okey, nah. Ada beberapa riwayat yang tidak sahih dalam Al-Ma'thurat. Yang terbaik Hisnul Muslim. Hisnul Muslim antara yang terbaik. Tak ingat. Ya, yang tu Al-Qattan kan? Yang tu bagus, Hisnul Muslim. Ha? Dia bila dibaca ramai-ramai dengan satu suara, dengan menganggap ia ada fadilat yang khusus, itu jadi masalah. Tapi kalau untuk mengajar tu tak apalah. Kerana di sekolah ni kalau kita tak buat macam tu, budak-budak tak reti. Dia macam wirid jugalah. Angkatlah suara sikit supaya budak tahu cara nak zikir. Tapi kalau semua pakat dah tahu dah, slow lah. Tak payah angkat suara. Kerana afdal zikir ni tidak mengangkat suara. Okey. Ya. Berkenaan dengan hadis yang tersebut tadi tentang zakat fitrah. Lepas tu mari dekat Imam Malik dia tambahkan minal muslimin. Ya. Dan kalau kata zaman tu saya tak pasti ada atau tidak, apa ni, orang yang non muslim dia memiliki hamba muslim. Jadi hamba tu pula dia perlu dia memang wajib lah untuk membayar zakat kan, ataupun benda tu tak berlaku. Tak, dalam kerajaan Islam tak ada macam tu. Orang kafir memiliki hamba muslim. Oh, saya tak pernah dengar perbahasan tu. Saya tak tahu. Saya minta maaf, saya tak tahu. Betul juga lah. Tak terfikir kan? Tak apa, nanti saya cari dulu Saya fikir mungkin benda tu tak dibahaskan sebab tak berlaku lah. Boleh jadi. Kerana hamba ni dia tak memiliki. Apa yang hamba tu ada, semua tuan dia punya. Dia kerja ke apa ke, tuan dia punya. Okay. Ada ke tak ada? Okay, terima kasih banyak. Minta maaf ada satu soalan yang saya tak boleh jawab. Saya minta maaf. Kerana saya bukan boleh jawab semua soalan. Kerana saya bukan kaunter pertanyaan kan. Dah gurau kan. Boleh tanya, cuma saya tak boleh jawab semua. Saya minta maaf. Saya kena mengaku yang tu. Saya minta maaf kalau saya terkasar bahasa. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum.